بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل نحمده سبحانه وتعالى ونشكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bacaan kitab kita menggunakan kitab Muhimmah fi ilmi al-hadis. Kita sampai di muka surat 18. Muka surat 18 di bahagian tengah. Kata dia, ini suatu tanbih pula. Maka hendaklah ada bagi laki-laki yang ada baginya istrinya itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Iaitu sekira-kira jangan dibiarkan akan istrinya itu berkata-kata dengan lelaki yang helak. Malam ni dia nak menyentuh tentang satu benda yang pasti, yang tentu, yang garanti ada dalam mana-mana rumah tangga. Iaitu cemburu. Cemburu ini satu benda yang ada di dalam diri, di dalam hati semua manusia, termasuk Nabi SAW. Nabi terlalu cemburu apabila Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik di Madinah, menyebarkan berita isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kononnya sudah berlaku sumbang dengan seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Safwan. Bila berita kata isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sumbang, sudah berlaku serong pada Nabi, Nabi rasa cemburu dan terus tawar hati dengan istrinya sendiri. Bermakna cemburu ini adalah satu benda yang mesti ada di dalam diri setiap manusia. Cuma Islam mengingatkan dalam soal cemburu ini, dia kata biarlah cemburu itu cemburu yang pertengahan. Jangan lebih-lebih sangat. Jangan tak cemburu langsung. Cemburu itu biarlah cemburu yang pertengahan. Iaitu kita kena jaga isteri kita daripada terlibat dengan lelaki yang helak. Helak ni perangai huduk. Jaga isteri kita jangan piduk bergaul, jangan piduk terlibat dengan laki-laki yang perangai huduk. Dan jangan dibiarkan seorang laki-laki yang helak masuk ke rumah dengan tiada hadir ia serta isterinya itu. Yang ni kena jaga. Jangan kita biarkan satu laki-laki yang perangai huduk masuk dalam rumah kita, sedangkan kita tak ada dalam rumah pada ketika itu. Syarak mengingatkan perkara ini kerana perkara ini boleh menjadi punca kepada berlaku fitnah yang besar. Dan jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Jaga. Jangan duk biar bini kita duduk lawan tengok dengan laki-laki yang perangai tak elok ni. Maka sayogianya dan sepatutnya ada bagi suaminya itu menaruh cemburu kerana wajib atasnya memeliharakan ahlinya daripada dijahati oleh orang lain. Kena ada cemburu. Kalau tak ada cemburu, bini kita boleh duduk melawak dengan kawan jual ikan, dengan kawan duk jual apa, duduk melawak, duk tepuk bau hang aku. Jahanam kita. Sampai tak ada cemburu langsung. Orang main jual ikan di depan rumah kita, kawan tu boleh melawak cubit pinggang bini kita.
Bini kita pun melawak pukul balik bau dia. Dia pun melawak cucuk pinggang bini kita pula. Bini kita pun melawak pulas telinga dia pula. Ni apa ni? Ini sudah jadi karut. Ada satu kadi daerah telefon main rumah saya baru ni. Dia kata, Ustaz, sajalah nak abang ke Ustaz. Baru tak saat ni main pasangan suami isteri main di rumah, dia kata. Dah lepas time pejabat dah, dia pergi rumah tu kali. Nak bercerai. Umur 40 lebih lah. Dia nak bercerai di rumah tu kali. Kadi kata, sabar Ustaz, duduk dulu. Duduk elok-elok dulu, kita minum ayam dulu. Ustaz ni terangkan saya satu-satu. Duduklah. Jamu ayam pun tak minum. Mulut muncung 3 jengkai. Dia kata, apa cerita ni? Apa cerita? Suami dia kata, dengar saya nak abang. Cerita dia, saya pasang kaset Ustaz Samsuri. Bini saya main katuk. Saya pasang balik. Dia main katuk balik. Saya pasang balik, dia katuk balik, saya bagi dia sebiji. Lepas itu berkelahi. Berkelahi daripada benda sikit saja. Sebab buka kaset dengan katuk kaset saja. Berkelahi. Nak bercerai. Allah, saya kata, jadi kaset saya kau punya pasal ni, habis jadi berkelahi ni. Kira-kira tu kaset Ustaz punya pasal. Dia awak pergi jadi lagu tu. Patut kaset ni dia membantu pula rumah tangga bagi jadi elok. Pakat-pakat dengar, pakat-pakat mengaku lah tang mana silap, pakat-pakat apa betul lah. Itu tujuannya. Bukan tujuan nak bagi bercerai porak-poranda rumah tangga. Yalah, itulah sepatutnya. Dia kata, kadi ni kata kaset Ustaz tu pun anak duk beli jual lah. Dia kata, sajalah beli duk dengar-dengar lah. Dia kata, saja sonok-sonok dengar. Ingat cerita gulai ketam lah apalah semua. Dia kata. Jadi kita dengar habis semua hak tajuk wanita hak duk baca di Kelang Lama ni. Dia kata anda dapat semua, anda dengar habis. Dia kata tak ada punca nak jadi bercerai pun. Macam mana yang mereka ni boleh bercerai? Jadi cerita lagu tu lah. Ni esok tajuk cemburu ni pun, laki dia tengok bini dia pergi duk lawan putih pinggang dengan kawan jual ikan. Esok dia nanti pasang pula di rumah bagi cerai. Bini dia kata dia ni pergi aku lah. Dia pergi selu orang, selu laki perderai. Dia selu laki perderai cara lain pula lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, tujuan asal-asal elok dia boleh pergi timpang, pergi jadi tak elok. Kita tak maulah benda-benda macam ni jadi. Sebab tujuan kita nak bagi jadi elok. Baik. Kata dia, maka sayogianya dan sepatutnya ada bagi suaminya itu menaruh cemburu, kerana wajib atasnya memelihara ahlinya daripada dijahati oleh orang. Seperti sabda Nabi SAW, inni la ghayurun wa ma min imri'in la yagharu illa mankusul qalbi. Artinya bahawa sesungguhnya aku sesungguhnya cemburu. Dan tiada daripada seorang yang tiada cemburu, melainkan terbalik hatinya. Nabi kata. Dalam hadis ini Nabi SAW sendiri sebut, kata dia, inni la ghayurun. Sesungguhnya aku ni pun cemburu. Nabi kata. Aku ni Nabi, aku ni orang yang banyak sabar, tapi aku ada cemburu. Dan mana-mana orang yang tidak ada cemburu, maka itu orang hatinya sudah terbalik, kata Nabi. Jadi dalam masyarakat kita hari ini, jadi tukar-tukar bini. Jadi ada satu kawan kita hari itu cerita, oh Ustaz, dia kata dahsyat. Dia pergi, ada satu orang buat parti makan malam. Dia pun kerja baik jugalah. Pergi parti, majlis makan malam. Lepas makan malam, nak menari tukar-tukar bini. Bukan setakat menari tukar-tukar bini, lepas tu sewa bilik pula di hotel tu juga tukar-tukar bini.
Ada pula understanding tu. Dia kata di kalangan hati tu ada understanding pula. Rela hati bagi bini dia dekat kawan tu, ambil bini kawan tu kat dia, rela hati. Tak paksa ustaz. Dia kata benda tu macam understood. Macam benda yang semua dah faham. Tak ada apa-apa. Rela hati. Maknanya ini golongan yang tidak ada cemburu. Saya kata kat dia, betul ke kayu saja cerita? Dia kata betul ustaz. Betul. Dia kata benda ni jadi. Bagi kita masyarakat yang duduk di kampung ni, kita dengar benda tu, kita tak percaya. Mana? Takkan kau nak jadi macam tu. Tapi bagi sesetengah golongan manusia yang juga mengaku beragama Islam, benda tu jadi. Benda tu jadi. Bagi kita yang duduk di kampung ni, yang duduk main semayang di masjid tiap-tiap hari ni, yang kepiah putih duduk atas kepala ni, bagi kita minum arak ni dosa yang terlalu besar. Bagi kita. Bagi sesetengah orang Islam, arak ni minuman hari-hari. Ada. Ada pula bagi sesetengah orang Islam, kalau orang main letak, dia pergi satu majlis makan malam dan sebagainya, orang main letak fresh orange atas meja dia. Dia tampak gelas fresh orange tu. Dia tampak, piu, terpelanting pergi ke dinding. Dia kata, perli aku kah? Bawa main botol badan kuih tu letak. Liok mati. Terik. Yang ni aku nak. Dia kata. Ada. Tapi bila kita bercakap tajuk macam ni, dalam kawasan kita ni, kita dengar berasa macam, takkan ada kot macam tu. Ada. Nak abang ke hampa? Ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan lagi sabda Nabi SAW bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Dan orang yang mukmin pun cemburu. Dan cemburu Allah Ta'ala itu bahawa mendatangi oleh seorang laki-laki akan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atasnya. Rupa-rupanya bukan Nabi sahaja ada rasa cemburu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun cemburu, kata Nabi. Apa dia cemburu Allah? Allah cemburu apabila orang Islam buat benda yang dia tak bagi buat. Allah cukup cemburu. Allah hadang dah orang Islam, jangan buat benda ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dia bagi 5 benda umat Islam tak boleh buat. Kalau umat Islam buat, Allah cukup cemburu. Itu cemburu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahui olehmu, cemburu itu disuruh apabila ada alamat yang jadi syak akan dia. Kerana hendaklah memeliharakan akan kejahatan yang datang atas isterinya itu. Dia kata kita bukan tak boleh cemburu dan kita juga tak boleh terlampau cemburu. Tetapi kita kena cemburu apabila ada tanda-tanda yang boleh menimbulkan syak wa sangka. Syak itu bahasa Arab. Sangka itu bahasa Melayu. Wa itu Arab juga. Syak wa sangka. Dia kata syak dan sangka. Melayu ni bab nak cantum-cantum bahasa, serah kat mereka. Bila nampak ada tanda-tanda, ada macam benda tak kena dengan isteri kita, Islam menyuruh supaya kita timbulkan rasa cemburu. Kita nampak air ada macam tak berapa sihat saja. Ada tang-tang mana tak kena. Kena tanam rasa cemburu. Kena timbulkan syak dalam hati. Siasat tengok. Takut benda yang bermula daripada kudir, kalau dibiarkan dia menjadi barah yang berbahaya. Dia dah sebut dah dalam kuliah kita dulu, bagaimana satu musibah yang menimpa kawan kita. Mula-mula bagi isteri tumpang kereta kawan saja. Kita dah cerita dulu, akhir-akhirnya sampai bila dia pegang bini dia kata, don't touch my body, I reserve to somebody else. Jangan sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi jangan sangat berlebih-lebih cemburu yang tiada patut pada adat, sekira-kira jadi jahat sangka akan isterinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syak akan dia. Dia kata jangan lebih-lebih. Sampai bini keluar pergi sidai kain pun cemburu.
tu karutlah. Tu karutlah. Bini keluar pergi sidai kain pun dia turun pergi duduk cekak pinggang tunggu tepi penyidai. Bini dia kata, awak faham jadi pelik nak kan ini. Ada tamah sampai lagu tu karut. Sampai bini pergi kerja pun pergi duduk buat spot check. Tahu sampai naik pergi tengok turun. Dah, dia kata laki hang dah. Spy mana laki hang upah ke? Sampai selang tengah jam main duduk tengok ni. Karut dah. Jadi jangan sampai cara-cara tu. Maka yang demikian itu ditegah dan dibenci pula oleh syarak. Seperti sabda Nabi SAW. Tolong perbetul kitab. Potong Allah tu tak ada. Inna minal ghairati. Inna saja. Inna minal ghairati yabghadhu Allah Ta'ala wa hiya ghairatur rajuli ala ahlihi min ghairi sababin. Artinya bahawa sesungguhnya setengah daripada cemburu itu dibenci dan dimurkai akan dia oleh Allah. Iaitu cemburu seorang laki-laki atas ahlinya dengan tiada sebab yang membawa kepada syak. Yang ni Tuhan benci. Tak ada sebab, tak ada pasal-pasal pergi duduk cemburu dekat bini. Bersalahan jika ada suatu sebab yang membawa kepada syak, maka sayogianya dan sepatutnya dicemburukan baginya. Dan demikian lagi, jangan sangat memeriksa dan mengintai-ngintai akan kejahatan isterinya itu. Yang ni pun syarak tak bagi. Duduk cari-cari kesalahan bini dia. Saja cari-cari salah, saja nak jadi punca berkelahi. Tak mau, syarak tak suka macam ni. Sikit-sikit kesalahan, sikit-sikit. Maksud kata sikit-sikit tu macam mana? Kita nak pergi kerja, kita pesan dah. Kata hari ni masak tomeh petai. Pesan dah sebelum keluar pergi kerja. Balik-balik dia buat gulai ketan. Sikit lah. Yang tu dia kira sikit lah. Balik-balik duduk-duduk. Mana dia aku pesan tadi masak tomeh petai mana? Oi, bukan abang kata masak ketam kata tadi. Awak hang pekak badak kan? Tu nak cari pasal berkelahi. Yang tu syarak tak mau. Yang tu syarak tak mau. Saja cari. Dia kata dan akan kecemburuan, kerana yang demikian itu ditegah oleh Rasulullah SAW. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula jalan yang melepaskan daripada cemburu itu bahawa jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang laki-laki. Imam Ghazali pula pesan, dia kata cara nak mengelakkan daripada timbul cemburu yang meluap-luap, yang boleh merosakkan rumah tangga ni, nombor satu sekali kata Imam Al-Ghazali, jaga rumah jangan sampai orang laki-laki masuk ke dalam rumah sedangkan kita tak ada di rumah pada masa itu. Jangan. Dan perempuan jangan diberi keluar akan sekaliannya. Yang kedua, orang perempuan kita, isteri kita jangan duk bagi kebebasan sangat-sangat. Jangan. Sampai nak keluar bila jam pun boleh, nak pergi ke mana pun boleh, tak payah bagi tahu kat kita, bagi open check kat dia. Jangan sampai macam tu. Tak boleh, kerana dia boleh merosakkan kita. Dan adalah beberapa sahabat Rasulullah SAW menyumbat akan segala lubang jendela, yakni dinding dan segala lubang pagar rumahnya, supaya jangan melihat oleh segala perempuan kepada segala laki-laki. Tu dia sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni rumah mereka tu kalau ada lubang palam habis. Tingkat-tingkat katuk habis. Lubang kunci pun buh plastisin. Tak ada lah plastisin zaman tu. Maknanya cemburu dia tu sampai macam tu. Dia tak mau orang luar nampak di dalam, dan dia tak mau orang dalam ni boleh duduk tengok di luar. Dia tak mau. Biar pisahkan terus. Dan telah melihat oleh Muaz ibni Jabal itu akan isterinya menilik daripada jendela rumahnya, maka memalu ia akan isterinya itu. Tu dia Muaz bin Jabal, nama yang kita semua biasa dengar. Muaz bin Jabal yang Nabi SAW pilih dia. Nabi pilih dia untuk menjadi naqib pada zaman awal-awal Islam. Yang Nabi tanya dia, wahai Muaz, bila kamu pergi ke sana, mereka tanya kamu, macam mana kamu nak jawab? Muaz kata, aku jawab bersandarkan kepada Al-Quran.
Nabi kata kalau tak ada dalam Quran, aku merujuk kepada kata-kata dan pesan kamu. Nabi kata kalau tak ada dalam tu, Muaz kata aku berijtihad. Yang ijtihad aku tidak keluar daripada Quran dan pesan kamu. Nabi urut dada Muaz. Nabi kata mudah-mudahan Allah berkati hidup kamu. Muaz bin Jabal yang begitu hebat orangnya, yang begitu besar kedudukannya di tepi Nabi. Muaz bin Jabal ni satu hari nampak bini dia duk tengok orang lelaki-lelaki di luar. Dia balun bini dia. Kita tak salah sampai macam tu. Ya, cuma bagi amaran kat dia. Kata ni, aku nak abang kahang. Hang pernah dengar tak nama Muaz bin Jabal? Hang pernah dengar tak saya? Oh, dia kata, ustaz tu kata hari tu ni. Anak suruh aku terang pula ke? Dia kata, tak apa, dekat tu sudah. Lagi sekali, nanti kena. Okey, alright. Dan melihat ia akan isterinya memberi kepada hambanya yang laki-laki akan buah tufah. Tufah ni buah apple. Yang telah memakan ia akan setengahnya. Dia tengok pula satu hari bini dia makan buah apple, makan setengah, kemudian tinggal setengah lagi pergi bagi dekat hamba dia. Hamba suruhan di rumah dia. Cemburu dia. Amboi, dia kata hang bagi kat dia. Maka memalu ia akan dia. Balun pula sekali lagi. Ya, tunggu bini Muaz bin Jabal. Tengok kot lubang sikit kena balun. Makan buah apple tak habis, bagi kat hamba suruhan lelaki-lelaki pun kena balun. Pasal apa tu? Pasal cemburu dia. Tapi kita kena faham, balun di situ, balun untuk ajak. Bukan balun untuk bagi jadi teruk dah. Untuk ajak saja. Lain kali kamu jangan buat nakai macam tu. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, adakah kamu tinggalkan, yakni biarkan akan perempuan kamu itu bersuka-suka akan laki-laki yang banyak di dalam pekan? Itu dia. Jaga baik-baik, kita pergi ke mana pun, keluar pergi kedai dan sebagainya. Adakah kita sanggup biarkan bini kita ni duduk sembang, rabung, ramah dengan orang-orang di market ni? Nescaya menjahatkan Allah Ta'ala akan seorang yang tiada cemburu itu. Maksud menjahatkan, Allah akan datangkan fitnah kepada suami yang tidak ada cemburu dalam hati dia. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali, dengan katanya, dan adalah telah memberi izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi perempuan akan hadir ke dalam masjid. Itu Imam Al-Ghazali kata, Nabi pernah memberi izin kepada orang perempuan untuk keluar ke masjid. Dan yang sebenarnya pada zaman sekarang ini ditegah akan dia, melainkan bagi orang yang tua-tua. Dia kata la ni, Imam Al-Ghazali kata la ni zaman Imam Ghazali dulu. Imam Ghazali kata zaman Nabi dulu, Nabi izinkan orang perempuan main semayang di masjid. Tapi zaman kita ni, zaman Imam Ghazali ni, kalau nak pergi masjid pun biar orang tua-tua sudahlah. Dia kata orang muda jangan pergi. Dan sesungguhnya telah diwajibkan akan yang demikian itu. Kata Imam Al-Ghazali, bahkan sepatutnya diwajibkan kepada kita tegah orang perempuan tak pergi masjid lah ni. Yakni akan tegah pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jika mengetahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan barang yang didatangkan oleh perempuan yang kemudian daripadanya, nescaya menegah ia akan mereka itu daripada keluar daripada rumah mereka itu ke dalam masjid. Itu dia. Sayyidatina Aisyah kata, dia kata kalau Nabi tengoklah keadaan orang perempuan lah ni, dia kata sudah tentu Nabi tegah, tak bagi mereka keluar ke masjid. Pasal apa? Maknanya bila wafat Nabi, keadaan tu dia dah makin duk tawak dah. Keadaan tu dah makin duk slow dah. Orang perempuan dah mula tabarruj ketika keluar ke masjid. Kita dah hurai dalam kuliah kita dulu tentang tabarruj. Tabarruj maksudnya orang perempuan dia memakai pakaian ataupun sesuatu benda yang boleh menarik orang suruh tengok kat dia. Itu dia panggil tabarruj. Tak boleh itu. Hukumnya haram.
Pakai tudung. Tudung itu disuruh pakai oleh syarak. Tapi tudung tu gantung pula manik-manik. Labuci dia panggilan ni. Labuci dengan labu pondok dia, dengan labu ayam dia semua dia gantung habis ke ujung-ujung tudung tu. Tang pakai tudung tu elok dah, yang piduk gantung segala serba mak nenek tu pasal apa? Pasal apa? Adakah tujuan kita nak tutup aurat ataupun ada tujuan kedua di samping tutup aurat? Yang tu yang dia kata tabarruj. Bila kita pakai sesuatu dengan tujuan suruh orang tengok kita, tak boleh lah. Syarak ni dia nak jaga orang perempuan tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia nak jaga orang perempuan tu. Jangan sampai orang perempuan ni menjadi bahan tontonan orang ramai. Lah TV3 dia ada simbol tontonan umum. Kita tak maulah isteri kita jadi bahan perhatian orang, jadi tontonan orang. Semua orang pakat tengok. Pasal apa tengok? Pasal ada sesuatu yang menarik perhatian orang pada dia. Pakaian dia ke, apakah yang ada pada dia yang menyebabkan orang tengok dia. Yang ni yang syarak tak mau. Itu sebab orang perempuan disuruh pakai purdah. Pasal apa? Disuruh pakai purdah kalau muka dia menyebabkan orang tengok 2 kali. Suruh pakai purdah. Walaupun purdah itu tidak wajib, tapi kalau sampai muka dia tu orang tengok, lepas tu nak tengok sekali lagi, balik pakai. Ada. Kadang tok lebay pun tengok 2 kali. Kalau hak duduk capra kat tepi jalan tu tengok 5-6 kali, tak apalah jenis capra ni, hak jenis lebay pun tengok dah. Tengok kali lagi. Kalau sampai hak lebay pun tengok 2 kali, kena pakai lagi lah. Lebih-lebih lah kena pakai. Pasal apa? Pasal falsafah dia, Islam tak mau orang perempuan ni menjadi bahan tarikan orang. Apatah lagi kita menambah-nambah lagi unsur-unsur yang menarik orang pada kita. Ini dipanggil tabarruj dan hukumnya haram. Mulut merah dan sebagainya tak boleh ni, tak boleh. Ada satu pegawai di Kuala Lumpur sana. Pegawai syarikat insurans. Telefon main di rumah, orang perempuan. Dia cerita dekat saya, dia kata, "Ustaz, saya nak cerita tentang pengalaman diri saya sendiri." Saya dulu ni, dia kata, hidup cara moden lah. Dia kata. Sehinggalah satu hari yang menjadi perubahan dalam diri saya ni, dia kata, apabila ofis kami panggil, dia kata panggil Ustaz Omar Johari. Dia bisa keluar dalam televisyen, Ustaz Omar Johari. Omar Johari ni duduk di Kuala Lumpur. Dia kata ofis kami panggil Ustaz Omar Johari mai buat pengisian waktu lunch, waktu makan tengah hari. Ustaz Omar Johari hari itu bercakap tentang tabarruj. Dia kata Ustaz Omar Johari sebut benda-benda yang dianggap sebagai tabarruj. Dia sebut tabarruj itu haram dan saya paling tak boleh tahan. Dia kata apabila suara Ustaz Omar Johari itu bergetar macam orang nak teriak, saya rasa hati saya macam kena hinggut. Ustaz Omar Johari kata dalam ceramah dia tu, dia kata adik-adik, dia kata dekat staf perempuan ni, adik-adik, dia kata lipstick jangan pakai, haram itu. Adik-adik, dia kata tudung kena pakai, mendedahkan aurat itu haram hukumnya. Dia sebut benda-benda asas kepada budak-budak ni. Budak-budak yang jarang-jarang dengar benda-benda yang macam tu. Sekali mereka disuruh duduk di situ, mereka tak ada pilihan melainkan kena dengar. Dan Ustaz Omar Johari pula pada hari itu menyampaikan apa yang dia nak sampaikan dengan penuh ikhlas. Apa yang disampaikan itu daripada hati, maka tempat jatuhnya di hati. Dan dia kata paling saya tak boleh tahan. Dia kata bila Ustaz Omar Johari kata adik-adik, takutlah kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, Ustaz, saya dengar yang tu. Dia kata, saya tak sedap air mata saya turun deras di pipi saya. Nampak? Bukan 50 orang yang dengar, 50 orang dapat. Tu benda tu. Bukan semua orang dapat. Tapi orang yang dapat, itu orang yang Allah pilih untuk dapat. Nampak? Satu ceramah kita buat, hadir 10,000 orang. Bukan 10,000 yang akan mendapat manfaat daripada ceramah yang satu tu. Mungkin daripada 10,000 itu, seorang saja yang ceramah itu masuk sampai ke hati kecil dia. Seorang saja. Dan yang seorang itu adalah orang yang paling bertuah di atas muka bumi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz, dia kata, mula daripada tu Ustaz, air mata saya turun deras. Diam-diam Ustaz, saya janji dalam hati saya, demi Allah, dia kata, saya tak mau dah pakai lipstick mula daripada hari ini. Habis-habis ceramah, saya lari ke bilik air, saya ambil tisu, saya lap sambil air mata turun deras Ustaz. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semua orang tu dapat yang tu. Bukan semua orang dapat. Tidak kurang yang dengar tu. Dia kata, Ustaz ni beratlah. Yang tu yang ramai. Dia kata, beratlah Ustaz ni. Apalah, lipstick haram, yang nu haram, yang ni haram. Islam ni tak ada yang halal lah. Ada yang cakap buat yang jenis mangkang ni ada. Dia kata, asyik-asyik itu saja yang keluar. Dia kata, penceramah agama ni tak ada cerita lain ke? Cerita suruh pakai tudung, cerita tak bagi pakai lipstick, cerita suruh taat suami. Dia kata, tak ada tajuk lain ke? Ada yang cakap macam tu. Dalam yang ramai-ramai cakap macam tu, ada seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk beri kebaikan dunia dan akhirat pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, dan demikian lagi adalah Rasulullah SAW telah memberi izin bagi perempuan keluar pada hari raya yang tertentu. Nabi Muhammad pernah benarkan orang-orang perempuan untuk keluar daripada rumah pada hari raya yang tertentu. Tetapi tiada harus keluar mereka itu, melainkan dengan redha suami mereka itu. Nampak? Islam ni tak sadu lari ke mana lah, tak usah kona ke mana lah. Kok mana pun syarat dia mesti dapat keredaan suami. Pengarang kitab kata, dunia kita hari ini, zaman moden ni, orang perempuan boleh keluar. Tapi dengan syarat mendapat redha suami. Kita balik kepada yang kita baca awal-awal kitab ni dulu. Muka surat pertama dulu, dia dah bagi tahu dekat kita. Orang perempuan ni wajib dididik oleh suami. Maknanya perkara-perkara yang menyentuh tentang fardu ain, kewajipan suami untuk mendidik isteri. Suami bukan sahaja kena didik tentang soal sembahyang, tentang soal puasa. Bukan saja suami kena mendidik tentang soal-soal yang melibatkan ibadat hari-hari. Tetapi suami juga kena didik soal-soal yang melibatkan fardu ain wanita. Bab taharah wanita. Kalau isteri tanya dia tentang darah bulan dia, suami kena boleh jawab. Kalau suami gagal memberikan jawapan pada soalan yang isteri dia tanya, sedangkan soalan itu soalan fardu ain yang menentukan ibadat dia sah ataupun batal, maka menjadi wajib ke atas suami membenarkan isteri dia untuk pergi belajar fardu ain di mana-mana tempat yang ada fardu ain diajar. Dan mana-mana suami yang gagal mengajar fardu ain pada isteri, dan dia menghalang isteri daripada pergi mengaji fardu ain, maka tertanggunglah dosa besar ke atas bahu suami itu. Itu sudah diputuskan oleh jumhur ulama. Nampak? So kena jaga. Benda-benda macam ni kena jaga. Tetapi duduk di rumah itu terlebih sejahtera ia daripada cemburu, daripada fitnah. Tapi kalau isteri boleh duduk di rumah dan suami boleh jadi guru yang mengajar fardu ain kepada dia, maka itulah yang sebaik-baiknya bagi golongan wanita. Adapun apabila keluar perempuan sekarang ini yang tiada takut akan Allah Ta'ala kerana pergi bermain-main dan bersuka-suka pada suatu tempat, umpamanya sama ada di darat ataupun di laut,
Darat di laut ni makna pi Pulau Langkawi lah kot. Maknanya pi Pulau Langkawi lah kot. Bini minta kebenaran suami. Dia kata, abang, kami nak pergi rombongan di Pulau Langkawi. Jadi mula-mula kami naik darat, lepas tu kami lalu ke laut. Lepas tu kami sampai darat pula. Jadi minta kebenaran suami. Dan dia nak pergi tu pula dengan tujuan bersuka-suka. Yang ni tak boleh. Nak pergi dengan tujuan bersuka-suka. Yang melalaikan dia. Yang ni menjadi kewajipan pada suami untuk nasihat isteri dia. Kata dia, lagi yang tiada memelihara ia daripada membawa laki-laki yang helat. Nak pergi rombongan tu pula, ada pula kaki-kaki cerodong pergi sekali. Dan kita tahu, maka memandanglah oleh laki-laki yang tersebut itu akan suatu suku daripada jasadnya. Sama ada mukanya atau tangannya atau kakinya. Dan demikian lagi, ia pun memandang satu suku daripada anggota laki-laki. Sama ada hal yang demikian itu. Bersuami hadir ataupun gaib atau tiada bersuami. Maka adalah segala perempuan seperti yang tersebut itu di dalam laknat Allah dan Rasulnya. Dan melaknatkan pula oleh segala malaikat. Sehingga kembali ia pulang ke rumahnya. Tu dia. Daripada keluar rumah naik van pi tu, sampai di Kuala Kedah, sampai di Kuala Perlis, sampai naik feri, sampai Langkawi, sampai balik, sampai rumah. Sepanjang-panjang jalan itu, Allah laknat dia, Rasul laknat dia, malaikat laknat dia, makhluk yang ada di atas muka bumi ini, semua melaknat dia. Jaga baik-baik. Anak-anak kita duduk di sekolah, minta kebenaran nak pergi rombongan dan sebagainya, teliti habis-habis. Kalau boleh pergi jumpa cikgu yang nak bawa pergi rombongan tu. Pergi jumpa cikgu tu dulu. Tengok cikgu tu dulu lagu mana. Kalau tengok cikgu tu pun, tu dia punya bagus. Angkain salam lah, anak aku tak boleh pergi. Kalau buat rombongan kampung pun serupa juga. Tanya siapa yang nak pergi dengan hampa. Tengok. Kalau nampak geng-geng ni naik baik semua duduk. Labbaik Allahumma labbaik. Tak apa. Tak apa. Kalau naik bas tu dia hingga duduk salin kaset Hindustan saja, tak dapi lah. Tak dapi. Nak pergi, tunggu kita pergi sekali. Kita pergi dua orang. Terus celahku ramai-ramai ini semua membawa kepada berlaku fitnah. Jaga baik-baik. Dan lagi dibakar segala mata laki-laki dan perempuan. Memandang yang haram itu dengan bara api neraka Jahannam sepenuh-penuh matanya. Tapi duk tengok benda-benda yang kita tak sebenarnya boleh tengok. Benda yang kita tak diizinkan tengok, kita duk tengok. Esok di hari akhirat dibakar bilik mata kita dengan bara api neraka. Seperti sabda Nabi SAW, man mala'a 'ainahu minal haram, mala'a Allahu 'ainahu min jamri jahannam. Artinya barang siapa memenuhi akan matanya daripada memandang yang haram, nescaya memenuhi Allah Ta'ala akan matanya itu daripada bara api neraka Jahannam. Itu hadis Nabi. Jaga. Dalam Quran pun Allah ingat banyak kali ni dekat kita ni. Jaga mata. Tundukkan pandangan mata. Terus tengok mata tu tersaliang sangat. Baik laki-laki, baik perempuan. Mata kena pelihara. Sebab dalam hadis Nabi kata, An-nazaru sihamu iblis. Nabi kata, pandangan mata itu adalah anak panah iblis sebenarnya. Semua mula dengan mata. Semua sekali mula dengan mata. Tengok, mata lah mula punca sekali. So, betul Nabi kata, an-nazaru, pandangan mata itu sihamu iblis. Itu anak panah iblis. Kita tengok aja, cak, dia panah masuk dalam hati kita. Maka hati menggerak kita ke arah melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau kemarin kita baca hadis di Masjid Taman Berang, Pulau Pinang. Hadis Nabi SAW yang menceritakan satu kejadian yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Yang sahabat ini sudah 7 tahun lamanya kerja menggali kubur. Sehinggalah pada satu hari dia menggali kubur untuk disimpan seorang perempuan daripada Ansar yang baru mati. Masa dia simpan mayat tu, dia tengok mayat tu, dia tertarik. Bila selesai orang ke bumi mayat, dia korek balik kubur mayat perempuan tu. Dia korek balik. Dia buka kain kafan perempuan tu semua. Dia tengok lagi sekali mayat tu. Nampak? Mula dia apa? Mula dia mata.
Dia kerja gali kubur, simpan mayat dalam kubur. Tapi dia dah terpandang mayat tu. Dia pun memang kenal perempuan tu. Memang perempuan tu lawa betul, segak betul. Dia dah simpan hati dekat perempuan tu. Ditakdirkan perempuan tu mati, dia tengok juga. Dia gali balik kubur. Pasal apa? Pasal mata dah tengok, hati dah mula berkocak. Dia buka balik kapan yang tutup perempuan tu. Dia tengok lagi muka perempuan tu. Kemudian dia rasa takut, dia tinggal. Dia berjalan sekerat jalan, tak boleh jadi. Patah balik pula. Dan akhirnya, dia jima' dengan mayat perempuan itu. Oh, hadis. Dia tak boleh tahan. Nafsu sudah menguasai diri. Iblis sudah menguasai dia. Dia duk, pergi balik. Lama tak boleh jadi. Dia patah balik, dia jima' dengan mayat itu. Selesai dia puaskan nafsunya dengan mayat itu. Dia tinggalkan mayat itu. Dia berjalan. Tiba-tiba kata sahabat ini. Mayat itu bangun berdiri di dalam kubur. Mayat itu panggil dia. Dia beralih tengok. Mayat itu sudah berdiri dalam kubur. Mayat itu kata dekat dia. Wahai pemuda. Tidakkah kamu malu dan takut kepada Allah? Kamu telanjangkan aku. Kamu biarkan aku menghadap Allah dalam keadaan aku bertelanjang dan aku berjunub di depan Allah. Tidakkah kamu rasa berdosa dengan Allah di atas perbuatan kamu ini? Dia takut. Dia terus lari balik ke rumah dia. Daripada itu dia mula menangis. Dia menangis tergesak-gesak menyesal perbuatan dia. Sehinggalah menyesainya dia, rasa bersalah dia ni, dia tak boleh nak simpan, dia tak boleh nak bendung, dia nak pergi luahkan pada Nabi. Bila sampai di Masjid Nabawi, sampai di Masjid Nabi, dia duk teriak di pintu masjid, dia tak berani masuk jumpa Nabi. Jumpa ke Sayyidina Abu Bakar yang ketika itu nak masuk jumpa Nabi. Abu Bakar tanya dia, pasal apa wahai anak muda? Dia cerita dekat Abu Bakar sambil menangis tergesak-gesak menyesal perbuatan dia. Dia jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengar cerita dia. Sayyidina Umar masuk jumpa Nabi. Sayyidina Umar juga menangis di depan Nabi. Nabi tanya, wahai Umar, pasal apa kamu menangis? Umar kata, sesungguhnya di pintu masjid sana tadi, aku jumpa seorang pemuda. Dia menangis dan dia membakar hati aku. Sayyidina Umar kata. Nabi kata, panggil pemuda itu jumpa aku. Budak muda ni dibawa ke depan Nabi. Dia main depan Nabi. Tunduk muka. Tak berani tengok muka Nabi. Dia cerita balik apa yang dia cerita pada Sayyidina Umar tadi. Nabi bila dengar cerita tu. Nabi bangkit berdiri daripada tempat duduk dia. Nabi kata dekat dia. Ya fasik. Wahai lelaki yang fasik. Nabi kata. Memang layak kamu dimasukkan ke neraka. Muka Nabi merah padam pada masa tu. Nabi kata, wahai lelaki yang fasik, lelaki yang jahat, memang layak kamu diperosok ke neraka kerana perbuatan kamu yang begitu cemar itu. Nabi marah dekat dia. Nabi kata, ukhruj minni, pergi keluar daripada majlis aku. Nabi marah dia. Dia keluar dengan air mata yang berlenang. Dia sudah menyesal, dia sudah bertaubat. Dia jumpa Nabi, Nabi pula marah dia. Dia rasa hidup dia sudah tidak ada gunanya lagi. Dalam hadis itu menceritakan, dia menangis menyesal selama 40 hari 40 malam. Menangis dia. Di akhir 40 hari itu, pemuda ni berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya taubat aku ini kamu terima, maklumkanlah penerimaan taubat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Aku malu dekat Nabi Muhammad. Dan kalau sekiranya taubat aku ini kamu tidak terima, aku reda kamu turunkan api dari langit, sambar badan aku sehingga hangus, supaya dengan itu aku tidak diazab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Itu dia sahabat Nabi. Tidak lama selepas itu Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat Jibril suruh jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril jumpa Nabi. Jibril sampaikan berita baik kepada Nabi. Jibril kata, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sudah ampun sahabat itu.
Siapakah yang lebih layak menerima taubat? Kamu ataupun Allah? Jibril tanya Nabi. Nabi kata bahkan Allah yang lebih layak menerima taubat. Jibril kata kalau begitu aku menyampaikan pesan daripada Allah. Sesungguhnya Allah sudah terima taubat pemuda itu. Nabi dengar-dengar macam tu. Nabi panggil sahabat dia. Suruh pergi cari pemuda tu. Suruh mai depan Nabi. Nabi peluk dia. Nabi bagi tahu dekat dia. Allah sudah ampunkan dosa kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jaga. Punca daripada mata. Punca daripada mata yang kita duk baca di sini. Sehingga kita jumpa hadis Nabi. Nabi kata barang siapa yang memenuhkan biji mata yang Allah bagi dekat dia dengan melihat benda-benda haram. Allah akan penuhkan biji mata itu di hari akhirat. Dengan bara daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiada ada yang terlebih dituntut dan yang terlebih afdal oleh seseorang perempuan dituntut kerana Allah Ta'ala itu. Seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya dan menyembah ia akan Tuhannya dan memelihara ia akan farajnya dan mengikut ia akan suaminya. Nescaya masuklah ia akan syurga Tuhannya. Seperti tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Itu dia. Dia kata orang perempuan ni tak susah. Nak masuk syurga tak susah. Orang perempuan ni senang aja masuk syurga. Apa dia yang orang perempuan nak kena buat untuk bolehkan dia masuk syurga? Yang pertama sekali, sembahyang 5 waktu cukup-cukup. Yang kedua, puasa Ramadan sedapatnya. Hari yang boleh berpuasa, wajib dia berpuasa. Selain daripada itu, orang perempuan cuma dituntut supaya taat kepada suami dia. Memelihara kehormatan diri dia. Kalau orang perempuan boleh buat 4 perkara ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada perempuan di hari akhirat esok, perempuan yang boleh buat 4 perkara ini, Allah kata, masuklah kamu daripada mana-mana pintu syurga yang ada di hadapan kamu pada sekarang ini. Itu dia, orang perempuan. Tak gaduh turun perang, tak gaduh infak harta fi sabilillah, tak gaduh semua tu. Yang penting semayang jaga elok-elok. Orang perempuan ni, mereka rajin semayang, tapi mereka lalai semayang. Orang perempuan, kita kena jaga isteri kita di rumah. Mereka ni rajin semayang. Masa kita segan-segan semayang dulu, mereka yang peringat kita suruh semayang. Tapi dalam masa yang sama, mereka segan semayang. Bila darah bulan, mereka dah kering dah, mereka tak semayang lagi. Tak semayang lagi. Sehingga akan luput waktu yang sepatutnya mereka dah kena mula semayang. Dia duk buat galik, dia duk buat tangguh. Dia tak mandi hadas besar. Dan dia tak semayang. Itu dikira tinggal semayang. Itu dia. Orang perempuan tentu dia nanti kena dari segi sembahyang, puasa. Kemudian taat kepada suami. Ini berat ke atas sebahagian besar daripada orang perempuan. Nak taat dekat suami itu, dia tak mau nak boleh. Pasal apa? Dia duk ingat tu, laki dia dulu boleh. Itu dulu laki dia kata dulu betul lah aku taklah teruk sangat. Dia kata. Tapi lah ni tak dah. Lah ni aku kira aku nak apa betul dah. Tak, dia duk ingat dekat laki dia dulu juga. Bila ni sikit dia nanti kata kat laki dia, Allah hang dulu pun. Dia duk pulak buah lama. Ini yang duk jadi penyakit ni. Dulu-dululah kita tutup buku tu, lempak masuk dalam sungai biar dia hanyut pergi ke lembah. Lah kita start daripada awal. Ramai dah sahabat-sahabat kita yang duk ikut kuliah mengaji dan sebagainya. Duk telefon, duk abang, duk mengadu duk, dan sebagainya. Ada yang di rumah dah mula buat semayang berjamaah dengan keluarga. Ada dah. Waktu-waktu yang tertentu dia pergi semayang di masjid. Waktu-waktu lain dia semayang jemaah di rumah. Dia jadi imam. Dia suruh anak-anak dia, isteri dia semayang berjamaah di belakang dia. Bagi salam aja dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi gelak. Dia tanya dia faham bergelak pasal apa? Tengok yang gelak bini dia. Bini dia kata, baca macam apa. Ini yang kita tu dapat feedback balik ni. Bila dia nak mula buat perubahan, jadi macam-macam cerita. Gelak. Bini tu dulu masa kecil-kecil dulu biasa mengaji sekolah Arab, biasa masuk pertandingan Quran dan sebagainya, baca sedap lah. Jadi bila laki dia semayang jadi imam, baca tak sedap, dia gelak. Tunggu bagi salam ya nak gelak. Dia kata, Ustaz, ada ke mana Sabah? Saya bagi Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada nak pergi balik kiri bunyi gelak.
Dia tanya pasal apa? Dia kata baca macam apa ayah. Gelakkan kita pula Ustaz. Itu macam mana Ustaz? Dia kata pula kena jadi imam juga. Sambil-sambil itu belajarlah tajwid. Kata. Betul lah kita punya hak mana gelong apa tu pun betul sikit. Semangat tu bagus dah. Tapi semangat itu mesti diasaskan di atas ilmu kita yang sahih. Kata dia. Elok dah semangat tu nak buat perubahan dalam keluarga tu bagus dah. Tapi semangat itu kalau tidak diasaskan di atas ilmu, tak lama lah, tak berapa hari terongkai pula lah kita. Nah bila terongkai pula anak nak perkemah balik tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Dan dapat dekat kita aja hilang habis. Nak dapat pula tu payah. Bila kita dah elok dah, kita jadi tak elok. Kita elok balik, bini kita kata, opah hari. Opah hari tu elok dah. Bini dia kata. Hari tu elok dah, ni semua cerita kartun. Bini dia kata. Karut lah, karut. Jadi sekali kita buat perubahan, perubahan itu untuk selamanya. Sampai mati. Ni kita yang mai duk ikut mengaji dan sebagainya, kita dah berjanji ni. Sekurang-kurangnya kita berjanji dengan diri kita. Dan sebaik-baiknya kita berjanji dengan Allah. Kita nak ubah dah ni. Bila kita dah berjanji kita nak ubah, kita tak mau patah balik dah. Kita tak mau patah balik. Kita dah langkah dengan langkah kanan. Kita dah bismillah sebelum langkah. Kita dah tawakal ala Allah. Kita dah minta Allah bantu kita. Kita tak mau kita patah balik. Tengah jalan. Tak mau dah. Straight away. Apa jadi pun, aku nak hidup cara Islam. Jangan buat latah. Bila buat latah, kita akan terima akibatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam.